Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Husnina binti Rashidi. Saya merupakan seorang pelajar tingkatan 4 yang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Terap, Kuala Nerang, Kedah. Pada hari yang ceria ini, saya ingin menyampaikan ulasan sebuah buku yang berjudul Puteri Naga Tiberius, nukilan seorang panitera yang dikenali sebagai Sri Rahayu Muhammad Yusof. Beliau merupakan satu nama yang sedang mekar dalam jagat kesusasteraan Melayu. Minatnya kepada dunia penulisan berkait dengan minatnya yang suka bercerita. Puan Sri Rahayu menerima pendidikan di Sekolah Tun Fatimah dan melanjutkan pengajian peringkat ijazah di Universiti Otago, New Zealand dan Dunedin College of Education, New Zealand dalam bidang TESOL. Beliau kini merupakan seorang guru di sebuah sekolah menengah. Salah satu karya beliau yang terkemuka ialah novel Bima Sakti Menari yang dijadikan teks wajib untuk komponen sastra tingkatan 5 kerana buku ini mengetengahkan penceritaan yang menarik tentang alam sekitar dan pencemaran cahaya. Antara karya beliau ialah Bima Sakti Menari, Audisi Tanah Kencana, Warisnya Kalbu, Kasih Nan Agung, Impuls Roh dan sudah tentulah Puteri Naga Tiberius. Buku ini diterbitkan pada tanggal 27 Mac 2017 oleh penerbit X yang merupakan imprint kepada Open Bridge Publication Sendirian Berhad. Buku ini telah dicetak oleh BS Print M Sendirian Berhad dengan cetakan sebanyak 387 muka surat merangkumi 40 bab. Karya sastra ini juga mampu dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat dengan harga serendah RM25 hingga RM28. Faktor yang membuatkan saya tertarik untuk membeli buku ini ialah gambaran lukisan di kulit buku ini yang mengandungi pelbagai maksud tersembunyi. Setelah mendalami hasil penulisan buku ini, saya dapati bahawa garis yang sedang duduk di atas lembah sambil merundung ke hadapan merupakan watak utama iaitu sula yang memangku jalan cerita ke arah yang lebih menarik. Manakala naga yang berwarna ungu dan putih ini merupakan naga yang menghuni benua Semilir dan mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi dengan waris keturunannya. Selain itu, warna kombinasi jingga dan biru yang melatari gadis dan naga tersebut mengidentifikasikan sebagai warna langit apabila matahari terbenam di bawah garisan ufuk di bahagian barat. Warna jingga di langit pada waktu terbenam disebabkan oleh kombinasi penyebaran releh, warna biru dan tingkat kepadatan atmosfera bumi. Mari saya kongsikan peristiwa-peristiwa dan kronologi yang berlaku sepanjang pembacaan karya sastera yang telah saya pilih iaitu Puteri Naga Tiberius. Buku ini berkisahkan kisah seorang putera mahkota iaitu Putera Basilius yang merupakan pewaris tahta kerajaan Tiber. Setelah dibesarkan dengan adat dan seni bersenjata, beliau mula terasa terkurung dan mempunyai tanggapan bahawa kebebasan di luar istana lebih sesuai baginya. Baginda nekat untuk melarikan diri dari istana. Untuk mengelakkan timbulnya syak wasangka tentang pemergiannya, Baginda memerintahkan mimiknya, Hura, untuk menyerupainya agar ketiadaannya tidak dicurigai oleh Raja Geladius dan Permaisuri Elimina. Dalam masa yang sama, Sulahanan atau lebih dikenali sebagai Sula, seorang gadis hamba yang telah dibeli semenjak dia masih lagi bayi, mula mengatur langkah yang sama untuk mencari kebebasan daripada dibelenggu nasib malangnya sebagai seorang pembuat racun. Dia telah dididik dan diajar untuk menghasilkan pelbagai jenis racun untuk diniagakan oleh tuannya. Namun, pembuatan racun merupakan salah satu ilmu gelap yang diharamkan dalam undang-undang kerajaan Tiber kerana boleh membawa kepada kematian. Oleh hal yang demikian, Sula sedar bahawa jalan penyelesaian yang lebih baik adalah untuk belajar ilmu yang bertentangan dengannya, iaitu ilmu penawar. Dia mula mengorak langkah untuk ke Tasik Magor, merentasi hutan Meraung bagi menuntut ilmu perubatan bersama si Tua Emery. Namun, pertemuan Sula dengan Putera Basilius sedikit sebanyak mengubah peta perjalanan Sula. Dia akhirnya membantu Putera Basilius menyelesaikan masalah negara rentetan ayahandanya yang mangkat kerana diracun oleh saudara kembar ayahandanya sendiri. Identiti Sula pula mula dikenali oleh Putera Basilius sekaligus mengheret mereka ke dalam kancah politik. Tambahan pula, kemunculan naga-naga yang menjadi lambang kerajaan Tiberius mengubah tanggapan seluruh rakyat bahawa naga-naga tersebut hanya legenda sebelum ini. Naga-naga ini hanya muncul apabila waris yang tepat muncul menerjui kerajaan menimbulkan rasa misteri disulam dengan perasaan ingin tahu yang sangat tinggi. Sesungguhnya pelbagai peristiwa dan konflik yang telah berlaku, saya ingin menzahirkan rasa kagum sepanjang meneliti karya ini. Plot-plot yang tersusun rapi dan jalan cerita yang lain daripada yang lain sedikit pun tidak menjadikan buku ini bosan dan hambar. Malah, semakin dibaca dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai pengakhiran cerita.
Selain itu, penulis berjaya merungkai dengan terperinci mengenai watak dan lokasi di dalam kisah ini. Satu lagi ciri khas buku ini ialah setiap bab akan dibuka dengan puisi, lagu atau karya sastera lain yang berkaitan dengan bab tersebut. Setakat ini, setiap bab telah dikisahkan secara ringkas untuk pembaca. Selepas membaca keseluruhan bab, kita akan dapat memahami puisi, madah atau lagu yang ditulis pada permulaan bab. Sebelum mengakhiri kata, saya ingin mengemukakan cadangan penambahbaikan bagi novel ini. Meskipun jalan cerita yang dikarang dengan bahasa yang indah dan mudah difahami, saya sangat berharap agar penulis menyertakan sebuah peta khas untuk kerajaan dan benua-benua yang terdapat dalam buku ini. Begitulah berakhirnya ulasan saya mengenai buku yang berjudul Puteri Naga Tiberius, yang berharap penulis akan terus maju, jaya dan menghasilkan lebih banyak buku-buku yang menarik dan berunsurkan sains fantasi. Sebelum mengundur diri, saya ingin lafazkan sebuah pantun. Mudik ke hulu membawa getah, merentas lembah ditemani adinda. Sekian dahulu madah bernoktah, moga bercambah ilmu di minda. Sekian, terima kasih.